Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi sekali pada sesi pelajaran pada kali ini. Bagi pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai reka bentuk dan teknologi bagi tahun 4. Baik. Bagi kali ini kita akan belajar mengenai unit 1 keselamatan bengkel. Pada muka surat 2 dan 3, anak-anak akan belajar mengenai keselamatan bengkel melalui dialog. Okey, baik. Situasinya, Cikgu Nasir dan murid tahun 4 Alfa berada di luar bengkel reka bentuk dan teknologi. Jadi murid ini berada di luar bengkel untuk memasuki bengkel reka bentuk dan teknologi RBT. Baik, dialognya, murid-murid, hari ini kita akan masuk ke dalam bengkel reka bentuk dan teknologi. Sebelum masuk, letakkan beg dan susun beg kamu di sana. Baik. Jadi murid-murid itu mendapat arahan daripada guru untuk meletakkan beg dan juga susun beg mereka. Okey, seronoknya cikgu. Ini kali pertama kami dapat masuk ke bengkel. Bagi murid tahun 4 ini adalah kali pertama lah mereka dapat masuk ke bengkel reka bentuk dan teknologi. Mengapa kita perlu meninggalkan beg di luar bengkel ini, cikgu? Okey, beg ini akan menghalang laluan dan ruang kerja akan menjadi sempit. Baik. Cikgu, apakah yang akan kita lakukan di dalam bengkel ini? Banyak aktiviti yang dapat kamu lakukan di dalam bengkel. Baik, antara aktiviti yang dapat kita lakukan di bengkel adalah aktiviti menukang, aktiviti menjahit, aktiviti memasak. Itu contohnya lah. Di sini ada peraturan untuk menjaga keselamatan kita hendaklah mematuhinya. Jadi cikgunya menerangkan terdapatnya peraturan keselamatan. Jadi apakah peraturan keselamatan itu? Okey, baik. Mari kita lihat sama-sama ya. Peraturan keselamatan. Yang pertama kita akan belajar mengenai peraturan keselamatan bengkel. Okey, baik. Peraturan keselamatan perlu diamalkan ketika berada dalam bengkel RBT. Kemalangan boleh berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan keselamatan. Mari kita berbincang dengan rakan-rakan tentang peraturan di dalam bengkel. Baik. Keselamatan yang pertama di dalam bengkel adalah kita perlu patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Jadi dalam bengkel guru-guru ada sediakan tanda-tanda sebagai amaran, sepertinya garisan-garisan yang berwarna kuning, garisan-garisan yang berwarna merah. Ada tempat-tempat yang murid boleh pergi dan murid-murid perlu berhati-hati lah. Okay, baik. Yang kedua, seperti sebelum tadi, letakkan beg di tempat yang disediakan. Kerana kita bimbang beg-beg itu akan menghalang laluan dan dikuatiri murid akan terjatuh ketika berada dalam bengkel. Baik, seterusnya, buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Okey, buka pintu dan juga tingkap ini untuk memastikan bengkel kita berada dalam keadaan pengudaraan yang baik. Yang keempat, bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Sebaik saja selesai aktiviti, tak kisahlah aktiviti apa-apa pun, ketika berada di bengkel RBT kita perlu bersihkannya. Okay. Yang kelima, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Jadi setiap kali nak menggunakan alatan dan juga bahan di bengkel, kita perlu mendapat kebenaran oleh guru. Okay. Yang terakhir, nombor 6, patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Guru biasanya sebelum masuk ke bengkel, guru akan berilah makluman kepada murid supaya murid dapat berhati-hati ketika berada dalam bengkel. Baik, kita teruskan dengan muka surat 6. Sebentar tadi mengenai peraturan keselamatan bengkel, dan seterusnya muka surat 6 ini kita akan belajar mengenai peraturan keselamatan diri. Okey, baik. Yang pertama, murid ketika berada di bengkel mestilah pakai pakaian dan kasut yang sesuai dalam bengkel. Jadi murid perlu memakai pakaian yang sesuai di dalam bengkel. Pakaian yang sesuai adalah pakaian yang bertujuan untuk melakukan tugasan lah. Okay, baik. Sepertinya memakai apron. Okay.
ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Okey, yang kedua, kalau murid yang perempuan atau lelaki, bila masuk ke dalam bengkel untuk melakukan tugasan perlu pakai apron dan kita perlu ikat. Okey, dan murid perempuan pula kalau boleh tudung dimasukkan ke dalam apron. Okey, dan yang terakhir, peraturan keselamatan diri yang ketiga adalah ikat rambut yang panjang. Ini bagi murid-murid yang tidak pakai tudung, rambutnya perlulah diikat. Okey, baik. Peraturan keselamatan alatan seterusnya. Yang pertama, bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Sebelum menggunakan alatan, contoh alatan adalah spana boleh laras. Okay. Yang ini kita minta tunjuk ajar daripada guru sebelum menggunakannya. Okay. Yang kedua, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Jadi murid itu sentiasa berhati-hati ketika menggunakan alatan. Okay. Jangan bermain-main dengan rakan ketika menggunakan alatan. Laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Jadi murid perlu laporkan kepada guru. Yang seterusnya, bersihkan alatan selepas digunakan. Simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Simpan semula supaya memudahkan untuk kita menggunakannya pada kemudian hari. Yang seterusnya, gunakan alatan dengan cara yang betul. Dilarang bermain dan gurau semasa menggunakan alatan. Ini adalah bagi peraturan keselamatan alatan. Okey, baik, kita teruskan dengan surat 7. Peraturan keselamatan bahan. Okey, yang pertama adalah bertanya cara penggunaan bahan yang betul dengan guru. Okey, murid bertanya dengan guru cara penggunaan bahan dengan betul. Okey, yang kedua, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Okey, contohnya gunting. Jadi kita simpan di tempat yang tinggi, tempat yang selamat. Ubat-ubatan kita simpan dalam peti keselamatan. Okay, baik. Berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Jadi murid itu sentiasa berhati-hati ketika berada dalam bengkel. Bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Pastikan jika contohlah kita memasak tertumpah minyak, cepat-cepat kita lap minyak tersebut supaya kita tidak tergelincir. Seterusnya, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Dan yang terakhir, peraturan keselamatan bahan adalah simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Okey. Baik, yang terakhir sesi pelajaran kita hari ini adalah kita nak fahami simbol dan tanda keselamatan mengikut kod-kod warna. Okey, bagi warna merah maksudnya adalah kawasan larangan. Okey, dan juga alat pemadam api. Warna kuning, murid bila melihat warna kuning, murid perlu memberi perhatian. Okey, ataupun maksudnya amaran, waspada atau potensi untuk bahaya. Jadi bila warna kuning adalah zon untuk kita berhati-hatilah. Bila kawasan yang zon merah itu adalah kawasan larangan bagi murid. Okey, bagi warna hijau adalah zon aman dan juga pertolongan pertama. Zon hijau adalah kawasan yang selamat. Warna biru pula kita wajib patuhi. Okey, dan warna putih adalah informasi umum. Okey, baik. Dan itu adalah sedikit bagi sesi pembelajaran kita pada hari ini bagi topik keselamatan bagi reka bentuk dan teknologi bagi tahun 4. Sekian, terima kasih.